Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, saya Cikgu Maizura. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan format dan teknik penulisan soalan rumusan kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Baiklah, kita lihat di sini. Rumusan letaknya pada bahagian C soalan nombor 9. Jumlah markah ialah 30 markah. Cadangan masa untuk menjawab ialah selama 45 minit. Baiklah, kita lihat kepada panduan umum rumusan. Panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Ini membawa maksud bahawa petikan yang akan anda terima ialah tidak melebihi 300 patah perkataan. Petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus, bermakna fokus dalam bahan tersebut tidak kurang daripada 2 fokus, iaitu membawa maksud lebih daripada 1 fokus. Apa yang dimaksudkan fokus ialah isi kandungan yang ingin kita cari dalam bahan tersebut. Bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza, contoh petikan prosa, puisi dan grafik, tetapi mempunyai tema yang sama. Okey, yang ini pun sama. Anda akan dibekalkan lebih daripada satu bahan. Contoh petikan dan juga grafik, ataupun petikan, puisi dan grafik, ataupun petikan dengan puisi. Itu bergantung pada soalan. Yang penting ketiga-tiga bahan atau kedua-dua bahan tersebut ialah tema yang sama. Okey, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Maknanya tiada kata kunci yang menunjukkan apakah bahan atau fokus yang terdapat dalam bahan-bahan tersebut. Jadi kita sebagai murid yang sebagai calon perlulah mencari apakah fokus yang terdapat dalam bahan-bahan tersebut. Dan kita perlu nyatakan gunakan kedua-dua bahan atau ketiga-tiga bahan untuk kita cari analisis apakah fokus-fokus yang ada. Seterusnya, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Kenal pasti apakah fokus atau pengisian yang terdapat dalam semua bahan yang diberi. Markah keseluruhan isi ialah 20 markah, 2 markah untuk pendahuluan, isi 16 markah. Kenapa 16 markah? Kerana perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Okey, kesimpulan 2 markah. Lihat di sini, calon perlulah mengemukakan 8 isi lengkap, iaitu isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Markah bahasa dinilai secara holistik, iaitu 10 markah. Panduan tidak melebihi. Okey, panduan umum rumusan. Rumusan tidak boleh ditulis dalam lebih 120 patah perkataan. Kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Ini bermaksud anda tidak boleh tulis rumusan dalam bentuk point ataupun bentuk yang ada dash-dash tu, tak boleh. Jadi perlulah dibuat dalam bentuk esei. Digalakkan buat dalam bentuk perenggan. Contoh, perenggan pendahuluan, perenggan fokus 1, perenggan fokus 2, atau jika ada fokus 3, buat perenggan fokus 3, dan juga ada perenggan kesimpulan. Dan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Di sini dapatlah 2 markah. Jika anda hanya menyatakan satu fokus saja, anda akan dapat 1 markah saja. Dan jika pendahuluan tersebut mempunyai 3 fokus, rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Barulah dapat 2 markah. Tetapi sekiranya anda meninggalkan salah satu fokus di sini, okey, ada 3 fokus tapi anda tulis 1 dan 2 saja, maka akan dapat 1 fokus saja. Markah saja, maaf. Okey, seterusnya ialah penutup rumusan. Penutup rumusan ialah 2 markah, terdiri daripada mesti ada pihak, cadangan, kesan. Hanya 1 ayat sahaja. Okey, kita lihat contoh penulisan rumusan, penutup rumusan. Kesimpulannya, pihak siapa hendaklah beri cadangan apa supaya dia kesan dia apa. Yang penting tulisan yang dihitamkan ni kesimpulannya hendaklah supaya mesti ada dengan diiringi dengan pihak, cadangan dan kesan. Baiklah, pengiraan isi, contoh 1, kalau kita lihat di sini, diberi ada 2 bahan, bahan 1 dan bahan 2. Okey, dalam bahan 1 tu ada fokus 1, anda jumpa 2 fokus.
Anda jumpa dua fokus dalam bahan satu, iaitu tentang usaha dan peranan. Dalam bahan dua, anda jumpa fokus yang pertama sama dengan fokus yang ada dalam bahan satu, iaitu berkaitan dengan usaha. Namun begitu, diwajibkan anda menggunakan kedua-dua bahan. Contoh kat sini. Okey. Anda mesti gunakan atau tulis semua fokus yang ada. Kedua-dua fokus yang ada. Contohnya contoh. Okey, anda ambil, katakan fokus satu ni ada 2 isi anda jumpa. Fokus 2 peranan dalam bahan satu ada 6 isi. Fokus satu dalam bahan 2 ada 4 isi. Jadinya kat sini ada 6, ada 2, 4, okey 10 isi. Tetapi kita perlukan 8 kan? Jadi kita kena bahagikan secara adil. Okey, memang nak selamat caranya ialah fokus satu yang ada dalam bahan satu, kita ambillah satu pun tak apa, tak ada masalah. Janji kita ambil. Dalam fokus dua, dalam bahan satu, kita ambil 5. Sebab kat sini ada 6 kan, dominan paling banyak. Jadi kita ambil 5 lah. Tadi 1, 5 dan 6. Dan seterusnya bahan 2, anda jumpa 2 isi. Jumpa 4 isi, okey. Jumpa 4 isi, tetapi anda boleh ambil satu atau 2 sebab tadi dah 6, 6. Jadi kita ambil 2 lah. Ambil 2 jadi semuanya 8. Yang penting kita tuliskan ke semua, kita gunakan kedua-dua bahan dan kita tuliskan kedua-dua fokus tersebut. Barulah anda akan mendapat markah yang penuh bahagian isi. 8 isi bersama 16 markah. Okey, begitu juga dengan jika ada 3 fokus. Sama juga. Okey, ada bahan 1, 2 dan 3. Ada 3 bahan dan juga ada 3 fokus. Okey, katakanlah anda ambil dalam fokus 1 ni ada 6 isi. Fokus 2 ada 2 isi. Okey, nak selamat anda ambil lah. Fokus 1 anda ambil 5, fokus 2 ambil 1. Janji kita ambil. Okey, kemudian dalam bahan 2 ada fokus 1 lagi. Nak selamat ambil je lah satu isi. Lepas tu dalam bahan 3 ada fokus 3 iaitu berkaitan dengan kesan. Kita ambil lah 1. Walaupun ada 2 kita ambil 1 sebab kita nak cukupkan 8. 5, 1, 1, 1, 8. Okey, tak apa. Mungkin anda tak nampak lagi. Kita akan lihat contoh nanti ya. Baiklah, ini ialah contoh item rumusan. Ini ialah bahan yang berbentuk petikan. Okey, dalam ni cuba anda lihat arahan di situ. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud petikan. Kalau anda lihat di sini, tiada langsung kata kunci ataupun fokus yang dinyatakan. Apakah yang ada dalam ni? Tiada langsung tajuk di sini. Apakah bahan-bahan yang ada dalam ni? Isi yang dinyatakan dalam ni? Langsung tiada. Tetapi kalau kita lihat di sini ya. Okey. Awal-awal ayat, setiap tahun Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Nampak kat sini? Hari Kebangsaan. Iaitu tema untuk petikan ini ialah berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Okay, kita lihat pula kepada bahan yang kedua yang telah diberi. Bahan grafik. Nampak tak? Tadi bulan kemerdekaan. Yang ini ialah bulan kebangsaan. Okey, ini ialah infografik yang mana anda perlu analisis apakah bahan-bahan yang ada dalam grafik tersebut. Tadi kemerdekaan, ini kebangsaan. Nampak temanya lah, tema berkaitan dengan bulan hari kebangsaan atau hari kemerdekaan. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Okey, kita lihat di sini dalam petikan iaitu bahan 1 terdapat fokus yang pertama kita jumpa iaitu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme. Baiklah, sekarang kita lihat petikan umum, petikan yang telah diberi tadi. Kita akan kesan di manakah fokus. Apa yang dikatakan fokus dalam petikan tersebut. Okey, yang dimerahkan ialah semuanya adalah fokus yang mana isi yang ingin dijelaskan dalam petikan tersebut. Baiklah, kita lihat di sini tulisan yang dimerahkan pada perenggan pertama. Okey, kita lihat agensi atau kementerian yang berkenaan akan mula menjalankan kempen Kibarkan Jalur Gemilang sebagai usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Di situ adalah
kita jelas ada clue di situ iaitu usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Okey. Kempen Kibarkan Jalur Gemilang ialah sebagai satu usaha. Seterusnya, program-program yang bercorak kenegaraan. Okey, itu juga menunjukkan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Ini yang dinamakan fokus, iaitu fokus pertama yang kita jumpa iaitu dalam petikan ada menerangkan berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik. Baiklah, kita lihat pada perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua. Sebagai generasi muda yang bertanggungjawab, mereka berperanan untuk membina kejayaan negara, iaitu sanggup bekerja keras untuk negara. Mereka juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Di situ ada clue iaitu generasi muda bertanggungjawab. Mereka berperanan. Ya, ini clue dinyatakan di situ ialah berkaitan dengan tanggungjawab generasi muda. Jadinya, dalam perenggan 2 ada dinyatakan fokus berkaitan tanggungjawab generasi muda. Baiklah, kita lihat perenggan ketiga. Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda ialah mereka perlu membantu pihak kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Jelas ya di situ? Tanggungjawab lain yang perlu dilakukan oleh generasi muda. Nampak? Tanggungjawab generasi muda lagi. Dijelaskan lagi apakah tanggungjawab generasi muda. Jadi, jelas lagi nyata dari dalam perenggan 2 dan perenggan 3 ada dinyatakan tanggungjawab generasi muda. Iaitu fokus kedua yang telah dinyatakan dalam petikan. Itulah yang dinamakan fokus. Okey, seterusnya. Pada bahan grafik tadi yang ada bulan kemerdekaan semua tu, okay, kita telah dapat kesan bahawa terdapat satu fokus saja iaitu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Jelasnya di sini dapat dibuktikan melalui ada perkataan pelancaran bulan kebangsaan, menyambut hari kebangsaan, menyambut hari Malaysia. Baik, kita lihat semula grafik tadi. Ya, ini dia. Dalam grafik ada perkataan atau bahan yang menyatakan pelancaran bulan kebangsaan. Pelancaran bulan kebangsaan. Okey, hari kebangsaan dan juga hari Malaysia. Di situ adalah menunjukkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme. Jadi, dalam bahan 2 ada dinyatakan fokus yang sama iaitu fokus 1 seperti dalam petikan tadi ada menyatakan tentang usaha. Kita set sahaja. Okey, kita lihat kat situ ada pelajaran bulan kebangsaan, ada pelajaran bulan kemerdekaan. Kita setkan dia, kita jadikan dia ialah sebagai satu usaha. Ini contoh keseluruhan rumusan yang lengkap. Tengok kita baca sama-sama. Rumusan membincangkan. Usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Fokus 1. Dan tanggungjawab generasi muda. Fokus 2. Kedua-dua fokus ini, isi ini ialah dalam bahan pertama tadi. Kita ada jumpa. Awal-awal kita baca, kita akan jumpa usaha dan tanggungjawab generasi muda yang kita bincang tadi. Okey, kemudian bagaimana nak mulakan dengan perenggan kedua? Kita mulakan dengan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda ialah agensi atau kementerian berkenaan kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Selain itu, program-program yang bercorak kenegaraan dianjurkan oleh badan bukan kerajaan NGO, pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan. Semua ini ada dalam bahan 1. Okey, usaha. Usaha ni ialah fokus 1. Yang dimerahkan ialah dalam bahan 1. Okey, kita lihat seterusnya. Seterusnya, kerajaan harus mengadakan pelancaran bulan kemerdekaan. Pelancaran bulan kemerdekaan tadi ni ada dalam bahan yang kedua.
Okey, selanjutnya kita perlu menyambut Hari Kebangsaan pun ada dalam bahan kedua. Tetapi untuk bahan kedua ini tadi kita dah lihat bahawa bahan kedua ni ada berkaitan dengan fokus yang pertama, iaitu usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme. Jadinya dalam perenggan kedua ni hanya menerangkan berkaitan dengan usaha-usaha. Nampak tak? Dalam bahan satu, ini ialah bahan satu. Sampai sini yang ada dalam bahan satu. Yang ini dalam bahan dua, iaitu dalam grafik tadi. Tetapi dia fokus kepada usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Ingat, perenggan dua ini hanya difokuskan untuk fokus satu, iaitu usaha-usaha. Okey, seterusnya kita masuk kepada perenggan ketiga. Tanggungjawab generasi muda ialah membina kejayaan negara. Selain itu, generasi muda mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Seterusnya, mereka perlu membantu pihak kerajaan bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Selanjutnya, mereka memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Nampak tak? Warna purple ni, tulisannya warna ungu ni ialah fokus yang kedua. Mana dapat? Dalam bahan yang pertama, iaitu petikan tadi. Ingat, warna purple ni ialah fokus kedua yang kita dapat dalam petikan. Boleh agak-agaknya rasa mudah nak faham ni sebab kita ada warnakan kan ni kan. Ingat, dalam perenggan tiga ni kita terangkan berkaitan dengan fokus kedua, iaitu tanggungjawab generasi muda. Jangan campur adukkan isi atau fokus. Okey, supaya tidak berlaku kekeliruan. Jadi kita asing-asingkan. Kalau perenggan kedua kita cerita usaha sahaja. Perenggan ketiga kita cerita pasal tanggungjawab sahaja. Yang penting kita gunakan kedua-dua bahan. Bahan pertama ada tadi kita gunakan. Bahan kedua yang tulisan hijau ni. Walaupun dia cerita pasal fokus satu, tapi dia dalam ayat ni ialah dalam bahan kedua. Jadi kita gunakan kedua-dua bahan, kita gunakan kedua-dua fokus. Okey, seterusnya kesimpulannya. Okey, masyarakat perlulah. Ini dia. Pihak perlulah apa dia punya cadangan? Meningkatkan semangat patriotisme dalam diri, supaya kesan negara kita kekal aman dan harmoni. Jelas saya ulang balik dalam petikan dan juga grafik tadi ada dua fokus. Dalam fokus iaitu fokus satu iaitu berkaitan usaha dan fokus dua ialah berkaitan dengan tanggungjawab. Kemudian tulisan yang dimerahkan ini ialah berkaitan dengan usaha yang kita dapat dalam petikan. Dan tulisan hijau ni pun berkaitan dengan usaha tapi kita dapat dalam gambar grafik. Dan perenggan ketiga ini ialah tulisan warna purple ni atau warna ungu ni ialah berkaitan dengan tanggungjawab generasi muda. Keseluruhannya kita peroleh daripada bahan yang pertama iaitu petikan. Ni kesimpulannya mesti ada pihak, ada cadangan dan ada kesan. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya terangkan pada hari ini berkaitan dengan rumusan dalam bahasa Melayu kertas 2 SPM. Jadi diharapkan anda faham apa yang saya sampaikan pada hari ini dan yang penting kita saya akan simpulkan semula yang penting. Yang pertama mestilah yang pertama sekali mestilah kita kenal pasti. Kita kena ambil bahan tu, kita ambil perhatian kepada semua bahan. Bahan akan diberi lebih daripada satu, sama ada dua ataupun tiga. Kita kena fokuskan atau kena ambil perhatian terhadap bahan-bahan tersebut. Kemudian kita buat analisis. Bahan satu. Apa yang ada fokus yang ingin disampaikan ataupun isi yang ingin disampaikan. Kemudian bahan kedua kita lihat apakah bahan fokus yang ada dalamnya. Kalau ada bahan ketiga, kita lihat lagi apa yang fokus atau isi kandungan yang ingin disampaikan dalam bahan tersebut. Jadinya untuk mengemas atau memperkemas penulisan rumusan anda, tulislah dalam bentuk perenggan pendahuluan, perenggan
fokus 1, perenggan fokus 2, perenggan fokus 3 jika ada dan juga perenggan kesimpulan. Dan tidak dibenarkan sama sekali menulis dalam lebih daripada 120 patah perkataan. Gunakanlah penanda wacana yang ada untuk menyambung fokus-fokus anda, fokus-fokus yang anda jumpa. Baiklah, sampai di sini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.